Hi, so we are going to discuss about 2.2, which is quantum mechanical model. So basically dalam quantum mechanical model ni, dalam kita sebut sebagai quantum numbers, kita nak tentukan kedudukan elektron yang sebenar dekat mana. Ada tak kedudukan sebenar dia? Ataupun kita nak kenal pasti kedudukan elektron dengan lebih tepat. Sebab sebelum ni kita katakan di dalam Bohr atomic model kita ada atom. Kat tengah-tengah ada nukleus, di luar ni ada elektron. Mengikut Bohr punya teori, elektron tu duduk pada orbit. Ni Bohr. Di mana kita tahu sebenarnya dia kurang tepat. Ni Bohr kata elektron tu ada spesifik tempat. Di mana kurang tepat kerana sebenarnya elektron tu dia ada sifat wave kan, ada dua sifat. Dia bersifat seperti particles, dia bersifat wave. Jadi kalau wave dia gelombang sentiasa bergerak. Bila gelombang sentiasa bergerak, dia sebenarnya tak boleh macam ni. Dia tak boleh duduk setempat seperti yang dipropos oleh Bohr ini. So kita akan tengok di dalam quantum mechanical model ini, untuk tengok kat mana tempat elektron tu sebenarnya. So basically dia akan menceritakan identity ataupun how do we identify the position of electron around the nucleus ni. Alright. So ini antara apa yang perlu kita ketahui lah by the end of this session. Okay. So sekarang kita ada term yang baru, iaitu kita panggil sebagai atomic orbital. Sebelum ni kita pernah dengar perkataan orbit kan, iaitu tempat duduk elektron. Sekarang term barunya adalah orbital, atomic orbital. Apakah definition dia? An orbital is a three-dimensional region in space around the nucleus where there are a high probability of finding an electron. Okay, so sekarang kita nak bagi tahu bahawa once again, kalau saya boleh besarkan sedikit, katalah ni atom kita tu, ni dia punya nukleus. So elektron kita tahu dia memang duduk kat sini. Cuma dekat mana tempat dia sekarang mengikut quantum mechanical model. So sebenarnya di sini dia merupakan three-dimensional region. Ada dalam bentuk 3D ruang di sini, di mana di dalam ruang itu ada high probability of finding an electron. High possibility untuk kita jumpa elektron di situ. Itu yang kita panggil sebagai orbital. Jadi rumah baru elektron di sini ni kita namakan dia orbital. Bukan orbit kalau orbit tu nukleus dia pusing, elektron tu duduk kat sini. Yang ni orbit. Sekarang dia orbital. Orbital tu kiranya apa yang ni bentuk-bentuk ni? Kiranya inilah bentuk 3D tu, di mana di sini ada possibility untuk kita jumpa elektron. High possibility, high probability untuk jumpa elektron di sini. Dan ada specific elektron lah yang akan duduk di situ. Ni orbital. Okay, dia adalah three-dimensional space around the nucleus where there is high probability to find an electron. So macam mana nak tahu kedudukan dia dekat dalam dekat luar nukleus tu kan? Dekat mana sebenarnya? So kita akan menggunakan quantum numbers. So quantum numbers ni dia macam alamat lah. Contoh kan, alamat rumah saya. So nama saya Murni Samsudin. Sebenarnya seolah-olah saya adalah satu elektron. So kat mana saya tinggal, kat mana tempat duduk saya dekat luar nukleus tu. So saya adalah, kalau ikut alamat rumah saya lah kan, SU 41, Jalan Indah 9, Taman Indah, Sungai Udang. Itulah lebih kurang. Alright. So that's how we are going to recognize the position of an electron by using this one.
Okay. So yang pertama kita ada apa? Principal quantum numbers. Yang kedua kita ada angular momentum quantum numbers, simbol dia L. Yang ketiga magnetic quantum numbers, simbol dia M. Yang keempat electron spin quantum numbers, simbol dia S. Dan keempat-empat ni quantum numbers ni dia saling berkaitan. Okay, dia memang related to one another. Kita akan tengok dulu untuk principal quantum numbers. Simbol dia adalah N. Dia merujuk kepada apa sebenarnya ni? So, N ini determines the energy level ataupun electron shell. Dan dia juga merujuk kepada size of N orbitals. So, N ini, the principal quantum number, N, simbol dia kita gunakan integer, bermula dengan 1, 2, 3. So, kita gunakan nombor bulat lah. Bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Bila N dia makin besar, so maksudnya size orbital dia makin besar. Nampak? Dan elektron tu akan mempunyai energi yang lebih tinggi. So, kita tahu elektron ada energi kan. Jadi kalau dia punya N tu makin besar, so elektron tu has higher energy. Seterusnya, kita akan tengok angular momentum quantum number, L. So, nama lain dia kita kata sama ada kita panggil angular momentum quantum numbers ataupun subsidiary quantum numbers ataupun azimuthal quantum numbers ataupun orbital quantum numbers. Okey, kan tadi kita kata yang N, L, M dengan S tu dia akan berkait. Okey. So, simbol untuk angular momentum quantum number ni adalah L. Okey. So, dia merujuk kepada apa sebenarnya? Dia merujuk kepada shape of the atomic orbital. Okey. Kalau tengok yang dekat atas tadi, nampak ada shape ni. So, macam mana shape ni terbentuk ni? So, dia adalah referring kepada L, angular momentum quantum number. Okay, dan dia ada perkaitan dengan N tadi. Okay, so tengok kat sini. The allowed values of L are 0, 1, 2 until n-1. Okay, so letters are assigned to different numerical values of L. So bila L ni nilai dia lain, simbol dia pun dia ada simbol dari segi huruf, letter. Dan yang setiap simbol tu ataupun setiap nombor tadi tu merujuk kepada orbital shape yang berbeza-beza. So apa yang nombor L yang kita ada? L ni juga kita gunakan nombor bulat lah. So kita ada 0, 1, 2, 3. Untuk silibus kita ni kita sampai 3 je. So kalau kosong ni kena hafal lah maksudnya. Kalau kosong, simbol dia adalah S. Kalau L ni nilai dia 1, simbol dia adalah P. Kalau dia adalah 2, L tu nilai dia 2, simbol dia adalah D. Kalau L nilai dia 3, simbol dia adalah F. Dan kalau S orbital ni tadi, bentuknya adalah spherical, bentuk sfera. Kalau P bentuk dumbbell, kalau D bentuk cloverleaf. Okay, sebab kita kata tadi, nombor ni tadi merujuk kepada shape dia macam mana kan. Okay, a collection of orbital with the same value of N is called a shell. Kalau dia duduk orbitals tu with the same number of N, nama dia adalah shell. Okay. One or more orbitals with the same M and L values are called subshell. Kalau dia punya N dengan L dia sama, yang tu kita panggil subshell. Dan value L ni tadi, dia sentiasa bergantung ataupun berkaitan dengan N. Sebab tadi kita kata syarat dia adalah dia mesti nilai dia antara 0, 1 sehinggalah n-1. So kita tengok contoh kat sini. Dia berkait dengan N tadi. So katakan kalau kita ada nilai N equal to 1 daripada sebelum ni kan. N ni apa? Principal quantum numbers yang mewakili energy level. L ni mewakili shape. So kalau dia N equal to 1, so nampak tak? Nilai L ni dia valid daripada nilai 0 sehingga n-1. Jadi dia mesti bermula dengan 0. Dia mesti bermula. Okay? Nilai L ni mesti bermula dengan 0.
kosong. Okay, so kalau lepas kosong apa? 1. Sehinggalah nilai dia n-1. Jadi, kalau n ni nilai dia 1, kan dia mesti bermula dengan kosong hinggalah n-1. Jadi, kalau nilai kat sini 1, 1 tolak 1 sama dengan berapa? Kosong kan? Jadi, maksudnya kalau nilai n equal to 1, jadi L yang wujud apabila n equal to 1 adalah 0 sahaja. 0 tu maksud dia apa? Tadi kita kata nombor dia, huruf dia adalah S. Kita panggil sebagai S orbital. Dan kalau S orbital ni, bilangan shell dia ada 1 sahaja. Alright. So, kalau kita tengok n equal to 2. Okay, n equal to 2. Kalau n tu ada sama dengan 2. So, apa nilai L yang ada apabila n equal to 2? So, it must start with 0. Okay, 0, 1 sehinggalah n-1. Jadi, kita fokus tengoklah dekat n-1 ni. So, kalau n equal to 2, maksudnya 2 minus 1 equal to 1 lah. Jadi, 0, 1. Dia tak boleh 2 lah sebab dia n-1 ni adalah 2 minus 1 equal to 1. Paling maksimum dia boleh pergi 1 je. So, maksudnya, if n equal to 2, the value of L is 0 and 1. Di mana 0 merujuk kepada S orbital dan 1 merujuk kepada P orbital. Okay. Manakala kalau contohnya we have n equal to 3. So kalau 3 minus 1 is equal to 2. Maksudnya the value of L, okay, the permitted value of L when n equal to 3 is 0, 1 and 2. Dia ada 3. So, sekali lagi, kalau yang 0 ni maksud dia adalah S orbital. Yang ni adalah P orbital. 2 adalah D orbital. Next, kita tengok pula magnetic quantum number. Simbol dia M. Tadi kita dah tengok N, kita dah tengok L. Sekarang kita tengok M. M ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada orientation of the orbitals. Okay. Dan kita tahu value M dia akan depends pula pada value L. Tadi L depends pada N. Sekarang M mesti depends pada value L. Nampak tak dia berturutan. So macam mana kita tak tengok formula dia? M ni macam mana kita nak tentukan nilai dia? Dia bermula daripada negatif L sehingga 0 sehingga positif L. Contoh, jika L dia sama dengan kosong, maka M dia sama dengan kosong lah sebab mana ada negatif 0 kan. So, maksudnya memang 0 sahaja. So, maksudnya di sini kita ada 1 sebab dia M ni merujuk kepada apa? Orientation. Okay, orientation of the orbital. So, if M equal to 0, 1 je kat sini kan. So, maksudnya hanya ada 1 orientation of S orbital. S sebab O tadi, yang ini adalah S orbital. Okay, what about if L equal to 1? Kalau L equal to 1, maka M dia sama dengan from negative L to 0 to positive L. So, dia mesti bermula dengan negative L. So, kalau L equal to 1, so M dia mesti bermula dengan negative 1. So, lepas negative 1 adalah 0 lah. Lepas 0 adalah positive 1. So, mesti sampai positive L, which is positive 1 lah. So, kat sini ada 1, 2, 3 value of M. So, maksudnya ada 3 orientation of P orbital. Nanti kita akan tengok di mana maksudnya dia ada PX, PY, PZ. Dan kalau kita ada L equal to 2, maka M dia mesti bermula dengan negatif L kan. So that must be start with negative 2. Lepas negatif 2, negatif 1. Lepas negatif 1, 0. Positif 1, positif 2. So ada 5 value, maksudnya ada 5 orientation untuk D orbital. Kenapa D orbital? D ni merujuk kepada yang 2 ni. L equal to 2 ni adalah kita kata D orbitals. Dan satu lagi kita tengok electron spin quantum numbers. So simbol dia adalah S. Okay, dia represent direction of an electron rotation on its own axis. Okay, bila dia dah berada dekat satu orbital tu, dekat tempat dia, dia ada direction. Sama ada direction dia clockwise ataupun anti-clockwise. Dan dia ada 2 value. Biasanya
simbol dia adalah positive half ataupun negative half. Bukanlah positive half ni membawa maksud clockwise ataupun membawa maksud anti-clockwise. Cuma kita nak mudahkanlah, kita tahu dia ada rotation, dua jenis rotation, sama ada clockwise atau anti-clockwise, dan kita simbolkan dia sebagai positive half atau negative half untuk menunjukkan dia satu clockwise, satu anti-clockwise. Okey, tadi kan kita dah cerita yang tentang L tadi kan. L, dia datang, dia mesti berkait dengan N, kan? Dan kita tahu L ni tadi dia ada 0, 1, 2, 3. Huruf yang represent kosong adalah S, P, D, ini F. So yang ni kita panggil sebagai S orbital, P orbital, D orbital, F orbital. Okay, so kita nak tengok sekarang, kita nak tengok setiap satu shape of this orbital. Untuk S orbital, bentuk dia senang je, sfera. Bila you lukis 2D, you lukis macam ni sajalah. Cuma dia berbeza dari segi dia punya N, kan? Kalau dia adalah, yang ni adalah N dia. Kalau dia adalah N equal to 1, so maksudnya dia punya simbol kat sini akan jadi 1S lah. So bentuk dia kecil je. Okay, kalau 2S lebih besar, kalau 3S lebih besar. So bila you lukis tu, you kena tengok lah. Kalau antara 1S dengan 2S, beza dia dari segi size tadi. Next, P orbital. Okay. P orbital, bentuk dia apa? Bentuk dia adalah a pair of dumbbell shape. Kan macam bentuk dumbbell tu. Macam ni lah lebih kurang dumbbell. Di mana bila boleh ada P orbitals ni apabila L equal to 1. So bila L equal to 1M tadi, kita kata nilai dia akan jadi negatif 1, 0, positif 1. So kita akan dapati kalau P orbitals ni, you akan nampak ada 3 orientation. 3 jenis lah, iaitu sini kita kata PZ, PX, PY. Okay, sebab ada 3 orientation yang nilai M ni tadi. So bentuk dia dumbbell kan. So apa beza PX, PY dengan PZ ni? Okay, okay. So kita tengok kalau P orbitals, the dumbbell shape tadi tu, orbitals tu dia lie along the X, Y and Z axis. Okay, contoh kat sini, kalau PZ maksudnya dumbbell tadi tu, orbital tu mesti berada pada paksi Z tu. Okay. Kalau PX dia mesti duduk pada X axis. Nampak tak? X. Dia duduk lie along the axis. Kalau PY, dia mesti duduk pada Y axis. Okay. Cara kita nak melukis apa, kita kata nak melukis orbital ni, shape of orbital ni. So first you mesti buat axis yang ni dulu. Biasanya yang straight ni kita jadikan dia Z. Biasanya macam tu lah, lebih senang. So you buat sengit macam ni, macam X. So yang ni akan jadi X, Y. So kita nampaklah dia akan berturutan X, Y, Z, bersambungan macam tu. So untuk P orbital senang saja. Kalau PZ maksudnya dia duduk dumbbell tu pada Z orbital, Z axis. PX dumbbell itu, orbital itu pada X axis. Kalau Y pada Y axis. Macam mana pula bentuk D orbitals pula? Okay, D orbitals ni dia ada banyak sikit. So macam mana kita nak tahu dia ada berapa bentuk? So tadi kita kata when L equal to 2. 2 ni maksudnya D orbitals lah. So M dia akan ada bermula dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. So dia ada 5 value ni, maksudnya dia ada 5 orientation, ada 5 shape lah. Nama shape dia adalah DXY, DXZ, DYZ, DX square minus Y square, DZ square. Okay. 3 yang pertama ni, DXY, DXZ, DYZ ni. So dia punya shape dia tu, dia punya orbitals tu lie between the axis. Manakala kalau yang dua lagi, DX square minus Y square dengan DZ square lie along the axis. So kita cuba tengok yang 3 yang pertama yang dia kata dia lie between the axis kan. Okay. So bila dia kata D,
YZ. Mana Y? Mana paksi Y? Mana paksi Z? Nampak Itu kan? So bila di antara, bila kita kata dia adalah orbital DXY, so bentuk dia ni kita panggil clover leaf. Macam 4 kelopak bunga macam itulah clover leaf. So bila DYZ, kita akan lukis dia antara Y dengan Z. Nampak orbital tu antara paksi Y dengan paksi Z. Yang mana? Yang ni lah. Yang ni. So seolah-olah dia macam akan terkena, bukan terkena pun lah. Nampak macam dia lalu dekat X tu. Sebenarnya tak pun dia antara Y dengan Z. So kita fokus Y dengan Z. So kita pun lukis lah antara Y dengan Z. Belum lagi jadi clover leaf kan, sebab baru 2 kelopak. So 2 kelopak lagi yang mana? Kita tengok. Ni kan sepanjang ni kan. Ni pun maksudnya sampai sini, yang ni pun masih paksi Y kan. Ni Z kan. So yang ni Y dengan Z yang tu. Okay. Kalau orbital DXZ, so mula-mula kita lukis dulu. Sini Z, sini X, sini Y. Macam tu kan. Awak lukis dulu paksi tu. Okay, jadi sekarang kita fokus. Bila antara X dengan Z, saya highlightkan X dengan Z saja. Ni saya punya paksi X, ni saya punya paksi Z. Jadi dia kata apa tadi? Kalau XZ ni dia in between paksi X dengan paksi Z. Okay, so in between paksi X dengan Z. Sinilah. Gitu. Okay, baru 2. Mana lagi nak cari 2 tu? Ni mana? Ni Z tu kan? Ni masih X kan? Sini kan? Ini sini. Okay. Kalau DXY, so mula-mula buat dulu paksi dia Z, X, Y. Buat dulu guna pembaris. Okay. Lepas tu, ini saya padam ni sebab nak tunjuk balik kat awak. Kita fokus pada paksi X, Y. Paksi X. Sorry. Silap kan. Paksi Y, paksi X, paksi Y. So kita nampak kat mana dia antara dia antara. So antara ni lah. Mana lagi antara dia? Ni kan. Ni. Okay. So kalau macam cara saya nak mudah, jadi saya akan buat dulu. Mula-mula cara dia adalah saya akan buat paksi. Saya labelkan. Yang atas ni biasanya kita jadikan dia Z, sini X, sini Y lah. So dia jadi X, Y, Z bersambung macam tu. Okay. Lepas tu kalau contoh yang YZ ni, saya fokus tadi kan Y dengan Z. Macam tu satu. Y dengan Z sebelah lagi sini kan. Dan saya akan lorikkan. Nak mudah memang saya suggest awak lorik je. Awak guna bila lukis, guna pensel. Bila menulis jawapan yang lain, mesti guna pen Tapi melukis ni boleh guna pensel. Awak lorikkanlah sampai penuh. Sebab kalau tak lorik nanti, awak kena make sure dia punya garisan-garisan tu tak menyentuh paksi yang tak sepatutnya. Jadi, lebih selamat kita loriklah macam tu. Tak perlu fikir dah yang dekat luar-luar tu apa. Lorik je. Okay? Sama jugalah kalau XZ. So benda pertama yang mesti buat paksi dia dulu. Labelkan Z, X, Y. XZ. Fokus kita XZ kat sini lah kan. Antara di in between macam tu. Mana lagi XZ? XZ sini. Allah. Jangan ikut macam ni. Ni terlalu buruk. Sepatutnya saiz dia kena sama besar lah. Ni kelemahan saya lah. Saya kurang pandai melukis sikit. Contoh. Ni pun kurang cantik sebab saya lukis tu tak sama besar. Ni kan. Mana tadi? X, Z.
Boleh ke tu? Tak cantik saya lukis. X. Macam tu lah lebih kurang. Okay, awak boleh buat dengan lebih cantik cloverleaf tu. Okay, lepas tu lorikkan je semua. Lorik. Ambil pembaris, ambil pensel. Lorikkan. Tak payah tekan kukuh sangat. Slow-slow pun tak apa. Tapi nampak jadi lorik lah. Nampak terlorik. Okay. Janganlah lukis. Kalau lukis terlalu besar, nanti awak habis masa nak lukis je. Agak-agak lah sedang-sedang. Tapi betul dan jelas boleh nampak. Okay. Tu 3 tu lah. Yang ni boleh try sendiri Yang penting mulakan dengan lukis exist 3 tu dulu. That's the key. So next. Kalau untuk dx square dx square minus y square, sama juga you lukis dulu 3 paksi ni. Kan labelkan z, x, y. Tapi kalau x square dengan minus square ni, dia atas paksi. Maksudnya cloverleaf tu sepasang dekat paksi x. Mana paksi x? Ni kan nampak? Nampak dia lukis ke atas paksi tu. Y atas paksi y lah. Macam tu. Kemudian awak lorikkan semua sekali. Kalau z square, buat dulu 3 exist ni. Labelkan z, x, y. Z square, so dia mesti berada pada paksi z. Cuma dia special, dia macam ada donut, gelang donut macam tu. Okay. So awak follow merajah ni lah untuk lukis dia. So the key untuk lukis shape of orbitals ni, macam saya tunjukkan tadi, kita kena tahulah kalau P tu dia semua along the axis. So dia ada 3. Kalau 3 kan, dia along the axis, dia pada paksi tu, mengikut nama dia. Okay. Kalau d orbitals ni ada 5. 3 yang pertama tu dia in between the axis yang disebutkan di sini. Yang 2 lagi ni di atas paksi masing-masing. Yang penting mesti lukis dulu dia punya axis dia. Tu cara dia, mesti buat macam ni. Z, X, Y. So bila start dengan ni, kemudian awak tengok je dia adakah dia between the axis ke, dia along that axis ke, tu kena tahulah. So lukiskan dan sepatutnya awak tak ada masalah. Okay, dan lepas dah lukis tu, pastikan awak lorikkan dia. Lorikkan dan dekat bawah tu tulislah nama dia balik. Contoh kalau yang ni adalah D, Y, Z, tulis nama dia. Nama orbital tu supaya kita boleh kenal pasti. So last kita cuba tengok contoh sikit macam ni. Ataupun kita kesimpulan lah kita kata. So tadi kita dah tahu kita ada L, N, kita ada N, kita ada L, kita ada M dan kita ada S kat sini. So sebenarnya N, L, M, S ni dia mesti datang sekali. Yang ni kita katakan dia sebagai set of quantum numbers. Bila ada satu set ni akan menentukan position satu elektron tu. Maksudnya setiap elektron dia akan, yang ni mesti berbeza-beza. Maksudnya setiap elektron tu ada dia punya alamat dia sendiri. Ada dia punya MyKit sendiri. Ada dia punya MyCat sendiri. Semua orang tak sama nombor dia. Setiap elektron tu ada alamat dia mengikut yang ni. Dan dia tak boleh kalau awak kata nak cari dia punya N je, dia punya L je. Tak, dia mesti satu package macam ni. NLMS ni, apa nilai dia tadi tu adalah mewakili kedudukan ataupun position satu elektron. Sesuatu elektron itu. Contoh, kita dah masuk ke yang tu, kita tengok sekejap kita tengok apa yang contoh di dalam kotak ini. So, contoh kat sini, bila kita ada N, N tu mewakili energy, level ataupun shell. Kalau N equal to 1, L yang wujud hanyalah 0. Sebab tadi yang L tu dia merujuk kepada N kan, dia sampai N-1 tu. Starting from 0 sehingga N-1. So kalau dia 1 tolak 1 memang 0 je lah. So 0 tu maksud dia apa? 0 tu adalah S. Ni untuk L, nilai dia 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. So dia punya orbital dia kita panggil orbital 1s. M dia tadi dia berkait kan. M tu formula dia from negative L to 0 to positive L. So kalau L dia adalah 0, M dia 0 lah sebab tak ada negative 0. So that's why M dia kosong. Ada satu sahaja
orientation. Orientation tu ada berapa yang tadi tu lah. So orientation tu merujuk kepada berapa number of orbitals dia. 1. Okay. So bila 1, dalam satu orbitals tu ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Sebab tadi yang S tu electron spin quantum number. Sebab elektron tu dia boleh spin clockwise atau anti-clockwise, ataupun kita tunjuk ups and down macam tu. So dalam satu orbitals tu akan ada 2 elektron dalam tu. Okay, satu elektron akan yang spin up, satu elektron akan dia spin down lah, macam tu kita kata. So kalau n equal to 2, L possible L dia adalah from 0 sampai n minus 1. So possible L dia adalah 0 and 1. So dia akan jadi yang ni adalah orbital 2s. 1 ni adalah P kan. Yang ni adalah orbital 2p. Orbital 2s satu orientation je. So orbital dia ada satu je. Orbital 2p akan ada 3 orientation. Okay, akan ada 3 orientation. So dia akan number of orbitals dia ada 3. So kalau dia 3, elektron dia ada 6. Sebab satu orbital tu boleh duduk 2 elektron. Okay. Manakala kalau n equal to 3, possible L dia 0, 1, 2. So yang 0 ni adalah 3s. Yang ni 3p, yang ni 3d. Kalau 3s, dia kosong. Maksudnya dia ada kosong ni apa? Nilai m tadi kosong. Maksudnya dia ada satu jenis orientation sahaja. Kalau satu orientation, dalam tu ada 2 elektron. Yang ni ada 3 orbitals. Kalau yang 3d, d mesti ada 5 orientation, 5 orbitals. 5 orbitals, maksimum elektron yang boleh masuk dalam tu adalah 10. Sebab dia spin up 1, spin down 1. Dan untuk yang terakhir, kita tengok example ini. This is very very important. Predict the following quantum numbers whether they are allowed or not. Okay. Dia bagi contoh, kita tengok A. Dia bagi n equal to 1. Nilai L dia equal to 0. M dia equal to 0. S dia equal to negative half. Okay. So kita tengok yang pertama. N equal to 1, L equal to 0. Yang ini adalah allowed. Kenapa allowed? Kita tengok formula tadi tu lah. Bila N equal to 1, L kan formula dia 0 to negative 1 kan. So L dia yang possible 0. Bila L 0, M yang possible adalah 0. Kan? So S spin dia, maksudnya ni ada satu saja tadi kan. Satu je orientation. So ada satu orbital sajalah. Satu orbital boleh ada berapa dia punya elektron? Ada 2. So sama ada dia satu tu positive half, satu lagi tu negative half. Simbol dia macam tu. Tapi bila kita katakan dia satu set of quantum numbers, nilai kat sini tak boleh letak 2 ni. Kena pilih salah satu je. Contoh dalam yang ni dia bagi jawapan ni yang negative half. Kalau 2 tak boleh lah. Dia mesti, sebab satu elektron tu dia ada satu set nombor. Okay. So ni yang valid. So betul tak jawapan ni? Betul lah kan? So sebab tu dia kata allowed. Next, yang kedua. Kita go through satu-satu N equal to 2, L equal to 0, M equal to 1, S equal to 1. Okay, tengok contoh kat sini. Apabila N equal to 2, L yang valid untuk dia adalah 0 dengan 1. Betul? Okay, kalau untuk yang L equal to 0, M dia adalah 0. Bila yang L yang untuk equal to 1, M dia adalah negative 1, 0, positive 1. Okay. Setiap satu ni, dia akan ada positive half, negative half. Sebab ni merujuk kepada satu orbital yang boleh letak 2 elektron. Yang ni pun ada positive half, negative half. Yang ni pun ada positive half, negative half. Jadi bila kita nak tulis, contoh kan kalau saya katakan saya ambil yang L ni yang 0 punya. So dia akan bermula dengan N equal to 2, L dia equal to 0. Bila saya pilih L equal to 0, M saya mesti yang 0 lah. So M saya adalah 0. Bila M saya adalah 0, S saya sama ada positive half atau negative half. Jadi saya boleh tulis lah.
Katalah saya kata nak ambil S itu sama dengan positive half. So ni adalah satu set of quantum numbers, satu alamat, satu identification number untuk satu elektron. Sebab ni ada satu elektron kat sini. Manakala kalau elektron, contoh kan yang kosong ni tadi kan, dia ada 2 elektron kan. Jadi apa lagi untuk satu elektron lagi tu, apa lagi nombor dia? So dia masih lagi duduk dalam n equal to 2, L dia equal to 0 juga, M dia equal to 0 juga, S dia sekarang negative half. Macam tu. Okay, sebab satu orbital tu ni, satu orientation ni M ni kan, ni satu ni boleh duduk 2 elektron. Tapi setiap elektron tu ada nombor dia lah. Satu elektron tu katakan satu positive half nilai dia, satu lagi elektron negative half. Boleh ke? Kita cuba yang seterusnya. Siapa dah katakan tadi saya dah ambil apa? Tadi saya dah ambil yang L equal to 0. Kalau saya nak ambil L equal to 1, dia akan jadi macam mana? Cuba kita tengok So dia bermula dengan n equal to 2, masih lagi sama. Tapi sekarang L dia L equal to 1. Bila L dia equal to 1, kita fokus kat sini je. Yang ni dah tak ada dah, ni dah ada dah tadi two set of quantum numbers dia. Kita fokus yang ni pula. So kalau L dia equal to 1, M dia ada 3. Tapi untuk satu elektron tu dia mesti satu je lah. M dia ada negatif 1. Kita pilih satu je. So dalam M negatif 1 ni elektron ada berapa? Ada 2 juga. So pilih salah satu. Positive half contohnya. Jadi kalau yang satu lagi elektron dalam negatif 1 ni, macam mana nombor dia? N equal to 2, L equal to 1, M tu masih lagi negatif 1, tapi sekarang S tu yang spin lagi satu, negatif half. Ni adalah identification number lah kita kata. Quantum numbers untuk elektron yang lagi satu. Sebab satu orientation tu boleh masuk dalam tu maksimum 2 elektron. Tapi kita faham setiap elektron ada nombor dia sendiri. Nampak? Nombor ni dengan nombor ni sama ke? Macam sama. Macam sama tu sebab apa? Yang depan ni sama, tapi still yang kat belakang tak sama. Jadi set tu, sebab satu set ni baru boleh kenal satu elektron tu kat mana kedudukan dia dengan lebih tepat. Ni positif, ni negatif. Jadi tak sama, nampak? Kat sini sendiri dah ada 2 set. Okay, so kita baru buat yang ni. Sedangkan M tu ada lagi yang ni. Jadi sebenarnya kita boleh buat lagi set of quantum numbers yang lain. N equal to 2, L masih lagi equal to 1, M sekarang kita ambil yang kosong pula. S, pandai. Positive half. So boleh buat yang lagi satu. N equal to 2, L equal to 1, M masih lagi equal to 0, S equal to negative half. Okay. Yang kosong dah buat dah. Satu pula. Positive 1, N equal to 2, L to 1, L equal to 1, M equal to positive 1, S equal to positive half. Boleh tulis lagi, N equal to 2, L equal to 1, M equal to positive 1. Sorry, betul lah. S equal to negative half. Nampak beza dia yang ni. So last kali, so sebenarnya nanti kita akan boleh susun dia macam ni lah. Dia mesti bermula dengan contoh kan, kalau n equal to 2. So bila n equal to 2, so yang wujud adalah 2s dengan 2p. Betul? Kan L dia 0, 1, 2s, 2p. 2s ni tadi L 0s kan, dia satu je rumah dia. Seolah-olah kita boleh buat satu kotak kat sini, satu je rumah dia, satu je bilik dia. Satu bilik ni ada berapa elektron? Maksimum boleh muat 2 elektron. Tapi mesti spin berbeza. Kalau 2p ni yang ni lah. P ni sebab L equal to 1 yang ni. Ada berapa ni? 1, 2, 3. 3 orientation ataupun kita kata 3 bilik.
Ataupun 3 katil lah. Ni satu bilik, 3 katil. 3 katil tu katil double decker. Satu duduk atas, satu duduk bawah. Satu duduk atas, satu duduk bawah ni yang mana? Kalau kita boleh tengok yang ni. Contohnya yang ni. Ni mewakili elektron ni. Nombor ni, yang ni set ni mewakili elektron ni. Ni. 1, 2. Maksimum boleh duduk. So yang ni seolah-olah yang ni mewakili yang ni. Yang ni mewakili yang ni. Ada 2 lagi kan atas ni kan, yang negative 1 punya. 2 lagi elektron boleh masuk. Macam tu lah nanti kita nak tengok electronic configuration, kita nak susun elektron. So that's how we arrange the electron. Tapi yang the point is, dalam subtopik ni kita ada, kita panggil sebagai set of quantum numbers. Set tu mesti dia lengkap. Set N, L, M, S. Kena ada ni. Baru kita kata ni, kita kata set of quantum numbers of N elektron. Untuk satu-satu elektron itu mesti ada nombor dia yang berbeza. Mesti ada set dia yang tersendiri. Okey, itu sahaja. Pastikan awak tengok exercise dan contoh-contoh yang lain di dalam nota. Cuba fahamkan dan saya akan minta awak buat soalan tutorial. Thank you.